Surah At-Tur, surah 52, terus pergi kepada ayat yang ke-24. Pada pertemuan yang lalu tuan-tuan, kita dah berbincang berkaitan tentang ayat-ayat sebelum itu, dan kita telah melihat antara salah satu daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada penghuni-penghuni syurga Allah, iaitu setiap penghuni syurga akan dihimpunkan bersama dengan ahli keluarga mereka. Semuanya dihimpunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba', alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini. Sekali lagi kita dapat bertemu di dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah Ta'ala di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah menerima seluruh amal salih yang kita lakukan, dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk pagi ini kita akan sambung lagi tafsir dan tadabbur kita. Kita akan terus pergi kepada surah yang ke-52 daripada Al-Quran, surah yang diberi nama sebagai surah At-Tur. Surah At-Tur, surah yang ke-52. Dan tuan-tuan terus pergi kepada ayat yang ke-24. Surah At-Tur, surah 52, terus pergi kepada ayat yang ke-24. Pada pertemuan yang lalu tuan-tuan, kita dah berbincang berkaitan tentang ayat-ayat sebelum itu, dan kita telah melihat antara salah satu daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada penghuni-penghuni syurga Allah, iaitu setiap penghuni syurga akan dihimpunkan bersama dengan ahli keluarga mereka. Semuanya dihimpunkan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah mereka itu berhimpun dan bertemu sesama mereka di dalam syurga Allah, maka Allah Taala akan memberikan kepada mereka ada dua kenikmatan. Pertama iaitu nikmat makan dan nikmat minum, dan yang keduanya adalah nikmat berbual-bual, bersembang-sembang. Dan itulah yang kita lakukan di dunia. Bila kita ada pertemuan dengan ahli keluarga kita, mestilah adanya makan-makan dan mestinya ada bersembang-sembang. Dan itulah yang akan dilakukan oleh penghuni-penghuni syurga Allah. Bezanya tuan-tuan, yang ada di dalam syurga dan yang ada di dunia ni tuan-tuan, makanan dan minuman yang Allah sediakan itu, Allah Ta'ala sebut adanya perbezaan. Dari sudut makanan yang kita telah bincang pada pertemuan yang lalu, dan adanya minuman yang Allah Ta'ala sebutkan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita tengok pada ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, wa yatufu alaihim ghilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Kata Allah Subhanahu wa taala, spesialnya penghuni-penghuni syurga ni tuan-tuan,
Berbeza dengan di dunia, kalau kita bertemu dengan ahli keluarga, adanya makan-makan dan minum-minum, kitalah yang masak, kitalah yang makan, kitalah yang kemas. Itu biasalah tuan-tuan. Dan di situlah kadang-kadang timbul juga adanya perselisihan. Yang kawan ni, yang abang ni datang makan je, kemas tidak, masak tidak. Contohlah, yang adik sahaja datang, tolong mengemas, tolong masak. Macam-macam berlaku tuan-tuan. Tetapi berbeza di syurga Allah Subhanahu Wa Taala, pertemuan kita itu datang dengan rasa bahagia, pulang pun dalam rasa bahagia. Kerana apa? Allah Taala sediakan adanya wa yatufu alaihim ghilmanul lahum, iaitu adanya pelayan-pelayan bagi setiap kalangan penghuni-penghuni syurga Allah. Cuma yang menariknya di sini tuan-tuan, Allah menggunakan perkataan yatufu, iaitu pelayan-pelayan ini datang dalam keadaan dia mengelilingi penghuni-penghuni syurga Allah. Yatuf datang daripada perkataan tawaf kan tuan-tuan, dia berkongsi dengan perkataan tawaf. Itu menunjukkan isyarat pelayan-pelayan yang disediakan ini bukan seorang dan bukan dua orang tuan-tuan, tetapi lebih daripada itu, menunjukkan isyarat ramai. Okey, bayangkan tuan-tuan, kalau kita bersendirian dan pelayan yang menguruskan kita ni datangnya dalam 10 orang, 20 orang tuan-tuan, nampaklah gah dia dan nampaklah kemuliaan dan kehebatan dia. Dan begitulah dengan penghuni-penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pelayan-pelayan ini dikhususkan kepada mereka, bukan seorang dan bukan dua orang, tetapi dengan bilangan jumlah yang sangat ramai. Dan istimewanya tuan-tuan, pelayan-pelayan ini Allah Ta'ala menyediakan kepada penghuni syurga dalam bentuk pengkhususan. Sebab itu kalau tuan-tuan perhatikan, di selepas perkataan ghilmanun, Allah menyebutkan perkataan lahum, untuk mereka. Itu menunjukkan isyarat pengkhususan. Maksudnya, pelayan-pelayan ini tidak melayani semua orang tuan-tuan, tetapi setiap pelayan ini hanya mengurus dan melayani seorang penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Inilah sebagai satu simbol status dan kedudukan penghuni syurga Allah yang mana Allah Ta'ala berikan kepada mereka kemuliaan. Kita ulang lagi ayat pertama, perbincangan tentang syurga Allah. Allah kata kata Allah, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu masuk ke dalam syurga Allah dan mereka benar-benar tenggelam di dalam kenikmatan. Ni nikmat tuan-tuan. Betul-betul tenggelam di dalam kenikmatan. Allah melimpahi dengan pelbagai kenikmatan. Dan ayat sebelum ni pun kita pernah bincang dah. Antara nikmat yang kita tak perasan yang Allah beri kepada penghuni syurga, la yasma'una fiha laghwan wala ta'thimah. Penghuni-penghuni syurga Allah, Allah jaga pendengaran mereka. Punyalah nikmat sehingga telinga mereka sekali-kali tidak akan dengar perkataan yang sia-sia dan perkataan-perkataan yang mendatangkan dosa. Punyalah Allah Ta'ala jaga kepada hamba-hamba yang dia kasihi. Jadi di sini tuan-tuan, Allah Ta'ala sediakan setiap seorang penghuni syurga adanya pelayan-pelayan yang khusus untuk mereka. Dan pelayan-pelayan syurga ni Allah namakan dengan dua nama. Pertama dengan perkataan ghilmanun, yang kedua dengan perkataan wildanun. Ghilman datang daripada perkataan ghulam, wildan datang daripada perkataan walad. Dan dua-dua ini tuan-tuan adalah merujuk kepada anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa pelayan-pelayan ni Allah Ta'ala sediakan dalam kalangan anak-anak muda tuan-tuan? Kemungkinan hikmahnya ada dua sebab. Ini tak disebutkan tuan-tuan, tapi hikmahnya mungkin dua sebab. Pertama, iaitu adalah untuk sedap dipandang. Seronok dipandang tuan-tuan. Saya minta maaf lah sebut tuan-tuan. Tak katalah yang senior-senior ni tak sedap dipandang tuan-tuan. Tapi kalau pelayan-pelayannya datang daripada otai-otai tuan-tuan, kita tengoklah kesian pula rasa. Itu rasa kita lah. Tapi dengan tengok anak-anak muda ni tuan-tuan, dengan segaknya, hebatnya dia tuan-tuan. Seperti mana kita naik kapal terbang tuan-tuan, tengoklah bagaimana kita kata kru kapal terbang tu adanya kita kata umur yang disediakan. Daripada sekian umur ke sekian umur. Dan dijaga penampilan-penampilan mereka. Pertama, untuk sedap dimandang. Yang kedua adalah mereka itu masih lagi bertenaga dan juga lincah.
Okey, ini adalah untuk menyediakan servis yang cepat. Seperti mana tuan-tuan baca di dalam surah Yasin, Allah Ta'ala menyebutkan, Inna ashabal jannatil yawma fi syughlin fakihun. Penghuni-penghuni syurga Allah, mereka itu berada di hari akhirat, syughul fakihun. Mereka itu dalam keadaan sibuk dengan kegembiraan, sibuk dengan kenikmatan. Allah gunakan perkataan syughul. Lalu Allah kata apa lagi? Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Dan penghuni-penghuni syurga Allah, nikmat yang paling awal mereka dapat dalam syurga adalah nikmat berehat-rehat. Ni kita dah pernah bincang dah. Kenapa nikmat dalam syurga adalah nikmat berehat-rehat? Sebab sifat penghuni syurga di dunia adalah orang yang bekerja keras, orang yang memperhebatkan amal salehnya, dan mungkin dia tak mengambil kesempatan untuk berehat kerana melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pernah sebut tuan-tuan, orang lain tidur hari Minggu ni tuan-tuan, orang lain tidur, tuan-tuan bangun untuk beribadah. Tuan-tuan bangun mungkin lebih awal untuk berqiyamul lail. Tuan-tuan datang dan duduk di sini di dalam majlis ilmu ketika mana orang lain berehat-rehat. Jadi ganjaran yang sangat berbaloi yang Allah berikan di hari akhirat, kita masuk ke dalam syurga Allah, dan itulah kerehatan yang sebenarnya. Dan lalu Allah Ta'ala sebutkan, lahum fiha fakihatun walahum ma yadda'un. Dan di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi mereka adanya buah-buahan, dan bagi mereka apa yang mereka mintakan. Di situ Allah tunjuk ada satu nikmat yang Allah beri kepada penghuni syurga, iaitu nikmat servis penghantaran makanan seperti mana yang mereka impikan. Order je tuan-tuan, sampai. Dan itu nikmat. Cuba bayangkan kalau kita order Grab, Foodpanda dan sebagainya tuan-tuan, pergi ke restoran, order tak sampai-sampai. Walaupun restoran tu mahal bagaimanapun tuan-tuan, tetap kita kata teruk servis ni. Teruk ni. Sebab apa? Dia punya penghantarannya lambat. Jadi, penting adanya pelayan-pelayan di dalam syurga Allah yang disebut sebagai ghilman dan juga wildan, dengan rupa paras yang sedap mata memandang, dan keadaan mereka lebih muda, bertenaga, lincah dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan, Allah Ta'ala sambung lagi, ka'annahum lu'lu'um maknun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu adalah seperti mana mutiara yang maknun, yang tersimpan. Kalau kita baca di dalam tafsir Ibnu Katsir tuan-tuan, Ibnu Katsir kata apa? Perkataan lu'lu' maknun, Allah mengumpamakan pelayan-pelayan ini sebagai mutiara yang tersimpan, sebab Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita ada 3 perkara. Adanya keelokan, adanya kebersihan, dan adanya keindahan pada rupa paras dan pakaian mereka. Kita boleh nampak tuan-tuan, perkataan lu'lu' ataupun mutiara ni, ia adalah secara umum disukai oleh seluruh manusia. Semua manusia suka kepada mutiara. Okey, apatah lagi kalau dihadiahkan, lagi dia suka tuan-tuan. Yang kata tak suka ni mungkin sebab dia kena beli, itu je lah. Itu saya tak suka sebab saya kena beli. Tapi kalau dihadiahkan, diberikan, saya suka. Secara umumnya, mutiara ni sifat digemari dan disukai. Allah Ta'ala nak bayangkan, pelayan-pelayan dalam syurga ni tuan-tuan, semuanya menepati cita rasa penghuni-penghuni syurga. Sedap mata memandang, seronok kita tengok cara dia bekerja. Mungkin begitulah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bayangkan juga dengan kebersihan, keelokan dan keindahan pakaian mereka. Kerana apa tuan-tuan? Kita kena bayangkan, kalaulah servis di dalam syurga ini semuanya cepat dan tepat tuan-tuan, kita order terus sampai, kita order terus siap, kalaulah orang yang bekerja di dalamnya, saya bayangkan tuan-tuan, dalam konteks bahasa dunia kita, sudah tentulah orang ni bekerja bagai nak rak tuan-tuan. Dengan peluhnya, dengan penatnya, tak menang tangan, tak berehat. Kita boleh bayangkan. Jadi Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita, dia berbeza di dalam syurga Allah. Pelayan itu walaupun kerjanya tip-top, penghantarannya cepat, sibuk bagaimanapun, tapi elok keadaannya, bersih,
dan juga dalam keadaan indah pakaian mereka. Dan kita maklum tuan-tuan, pergilah ke kedai-kedai, restoran-restoran yang mahal-mahal tuan-tuan. Pelayan-pelayan ini dengan pakaian yang seragam, pakaian yang bersih itu sebenarnya menjadi lambang kepada dapur mereka. Seperti mana bersihnya pakaian pelayan itu, begitulah bersihnya keadaan dapur mereka. Ini adalah sebagai lumrah dan sebagai gambaran. Saya sebut lagi sekali tuan-tuan, pada pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu Wa Taala sengaja menyebutkan nikmat-nikmat ini bukanlah nak kata inilah nikmat yang ada sahaja dalam syurga. Tidak. Tapi nikmat-nikmat yang kita bincang, makanan, minuman, pelayan-pelayan dan sebagainya tuan-tuan, ini nikmat yang mudah untuk kita ukur. Mudah untuk kita lihat dan bandingkan betapa besar nikmat yang Allah sediakan dalam syurga. Sedangkan nikmat yang sebenar di dalam syurga Allah tuan-tuan lebih jauh daripada ini. Lebih besar dan lebih hebat daripada ini. Jangan kita hanya melihat, oh ini ke sahaja yang ada dalam syurga, rasa macam tak berapa sangat. Tak tuan-tuan. Ini adalah sebagai gambaran sahaja kepada kita untuk kita boleh membezakan dan untuk kita boleh mengukur betapa besarnya nikmat di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang kita tengok ayat 25 tuan-tuan. Seperti yang saya sebutkan tadi, bila kita bertemu dengan keluarga kita, selain daripada makan-makan dan minum-minum tuan-tuan, pastinya saling kita berbual-bual, menyembang di antara satu sama yang lain. Dan begitulah yang ada di dalam syurga Allah. Jadi di sini adanya satu nikmat, iaitu nikmat berinteraksi, berkomunikasi secara sosial. Allah Ta'ala menyebutkan, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Allah Ta'ala menyebutkan di antara penghuni syurga dengan penghuni syurga yang lain, mereka saling bertanya-tanya di antara mereka. Di dalam Al-Quran ada beberapa tempat tuan-tuan Allah Ta'ala merekodkan beberapa dialog ataupun beberapa topik penting yang dibualkan oleh penghuni-penghuni syurga Allah. Bila kita masuk syurga nanti, adakah saya duduk bersendirian? Jawapannya tidak. Kita akan dipenuhi dengan macam-macam kenikmatan. Salah satu kenikmatan kita akan bergaul dengan sesama ahli syurga yang lain. Berbual-bual dengan ahli syurga yang lain. Dan Allah Ta'ala sebutkan ada beberapa topik yang dibualkan di dalam syurga Allah. Antaranya Allah Ta'ala sebut pada ayat 26. Kata Allah Ta'ala, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Iaitu di antara penghuni-penghuni syurga Allah Ta'ala, mereka mengatakan, inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Mereka Baik, mereka mengatakan tuan-tuan, sesungguhnya kami dahulu di dunia, ketika mana kami berada bersama dengan ahli keluarga kami dalam keadaan musyfikin. Musyfikin ni tuan-tuan, iaitu merujuk kepada kami ni dalam keadaan orang yang takut. Baik, kenapa Allah Ta'ala sebut penghuni syurga duduk di dunia dulu dalam keadaan takut? Sebab kita nak bagi satu gambaran tuan-tuan, penghuni manusia ni tempat yang paling membahagiakan dan tempat yang paling menenangkan adalah bersama dengan ahli keluarga kita. Kita jumpa ahli keluarga tuan-tuan, duduk di tengah-tengah keluarga kita, berhimpun ramai-ramai, itulah waktu yang paling mendamaikan. Sebab itu saya sebutkan dahulu, kalau kita balik raya tuan-tuan, jumpa dengan ahli keluarga kita, kalau boleh tak nak pergi kerja dah. Kalau boleh saya nak duduk kampung, nak berbual saja, nak rehat-rehat saja. Sebab itulah keadaan fitrah kehendak manusia. Dia suka untuk bersama dengan ahli keluarga dia. Tapi yang membezakan tuan-tuan, penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana dia berada dengan ahli keluarga dia, tak menjadikan dia lupa kepada Allah Ta'ala. Pada waktu itu tuan-tuan, mereka masih lagi ingat kepada azab-azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa tuan-tuan? Ketika berada di dunia ini, mereka masih lagi kekal untuk menjaga tuntutan-tuntutan hak-hak Allah. Apa yang Allah perintahkan,
Apa yang Allah suruh, semuanya ditaati. Apa yang Allah larang, semuanya ditinggalkan. Sengaja disebut perkataan ahlina tu tuan-tuan, sebab nak bagi tahu di dunia ni tempat yang paling membahagiakan bersama keluarga. Sekalipun dia duduk di tempat yang paling menenangkan, dia masih ingat ancaman-ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tetap menjaga hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini tuan-tuan untuk menunjukkan satu perbandingan perbezaan. Kalau tuan-tuan ada Quran, tuan-tuan buka surah Al-Insyiqaq, surah yang ke-84, tuan-tuan terus pergi kepada ayat yang ke-6. Surah Al-Insyiqaq, surah 84, tuan-tuan terus pergi kepada ayat yang ke-6. Allah Ta'ala menyebutkan, Ya ayyuhal insan, Allah kata, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan, kata Allah. Sesungguhnya kamu itu orang yang bekerja keras, orang yang berusaha di dunia ini dengan usaha yang kuat sehinggalah kamu bertemu dengan Allah Ta'ala. Maksudnya tuan-tuan, dekat dunia ni Allah ingatkan kepada kita, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan dan apa segala tindak tanduk kita, ingat satu perkara. Famulakih, itu keyword dia. Iaitu kamu pasti akan bertemu dengannya. Nya dekat situ tuan-tuan ada dua tafsiran. Kita hidup dekat dunia ni, buatlah apa yang tuan-tuan nak buat, begitu, begini, buatlah. Tapi ingat, sampai satu masa nanti kamu akan bertemu dengannya. Nya dekat situ, pertama adalah kamu pasti bertemu dengan Tuhan kamu. Sebab ayat sebelum itu Allah sebut ila rabbika. Kamu akan pasti bertemu dengan Tuhan kamu. Ingatlah, macam mana kamu rasa bebas dekat dunia ni, penghujungnya kamu akan bertemu dengan Tuhan kamu yang akan menilai dan menghisap seluruh amal-amal kamu. Dan yang kedua, perkataan famulaki, kamu akan pasti bertemu dengannya. Nya dekat situ adalah merujuk segala amal-amal yang kita lakukan. Tuan-tuan melakukan kebaikan, tuan-tuan akan bertemu dengan amal kebaikan. Tuan-tuan melakukan amal kejahatan, tuan-tuan akan bertemu dengan amal kejahatan. Terpulang pada tuan-tuan. Dan ini yang Allah Ta'ala sebutkan. Kenapa para ulama kata dia akan bertemu dengan amal-amal yang dia lakukan? Sebab ayat selepas itu Allah menyebutkan ada dua keadaan manusia. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, iaitu satu kumpulan, kata Allah Ta'ala, mereka itu akan diberikan buku amalnya dengan tangan kanan. Okay? Dia akan terima buku amalnya dengan tangan kanannya, iaitu isyarat sebagai mereka itu penghuni syurga Allah. Fasaufa yuhasibu hisaban yasira, dan mereka itu akan dihisap dengan hisap yang mudah. Okay? Mereka itu dihisap dengan hisap yang mudah. Sebagai gambaran tuan-tuan, bila manusia dihisap oleh Allah di mahsyar nanti dengan hisap yang tidak detail, hisap yang mudah-mudah, sekadar dicatatkan dan sekadar disebutkan dan dilepaskan. Macam kita beratur tuan-tuan, nak naik kapal terbang, orang yang naik first class tuan-tuan, dia tak perlu beratur panjang, dia disediakan ruangan yang khas, tak perlu bertanya itu begini tuan-tuan, ambil beg masuk saja, terus dia check in, terus dia pergi ke kapal boarding, terus dipermudahkan tuan-tuan. Begitulah keadaan penghuni-penghuni syurga Allah. Tak disemak satu-satu, setiap detik, setiap saat, setiap perilaku, pertuturan dinilai tuan-tuan. Itu semuanya adalah mengundang musibah, mencari salah seseorang. Jadi Allah Ta'ala sebut, penghuni-penghuni syurga ni dapat buku amal tangan kanan, mereka dimudahkan hisap mereka. Wa yanqalibu ila ahlihi, dan mereka akan kembali kepada keluarganya. Di mana tuan-tuan? Iaitu di dalam syurga Allah, masrura, dalam keadaan mereka gembira. Okey, ini kelompok pertama tuan-tuan. Kelompok kedua, wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Ada satu lagi kelompok, dia dapat buku catatan daripada tangan belakang. Selalu kita dengar, dapat tangan kanan dan dapat tangan kiri. Ada satu lagi kelompok, dia dapat daripada tangan belakang. Kenapa dia dapat daripada tangan belakang tuan-tuan? Kerana semua mereka ini akan diingatkan tentang amal-amal yang mereka lakukan. Semuanya aliman nafsum bima qaddamat wa akharat.
Semua penghuni-penghuni di hari akhirat nanti tuan-tuan, semuanya akan diberikan pengetahuan, ingatan tentang amal-amal dia. Sama ada amal baiknya maupun amal buruknya. Dan lebih dahsyat lagi tuan-tuan, kita diingatkan tentang amal yang kita tak buat, tapi dibuat oleh orang lain di atas bawah tunjuk ajar kita. Kita ajar orang lain buat maksiat, kita ajar orang lain melakukan dosa, kita tak buat, tapi dia buat. Itu pun diingatkan kepada kita. Amal saya pun saya tak tertanggung, apatah lagi amal orang lain tuan-tuan. Itu menambahkan lagi ketakutan kita, kebimbangan kita di hari akhirat. Kerana mereka diingatkan dengan ingatan pelbagai amal-amal mereka tuan-tuan, jadi ada penghuni-penghuni neraka di hari akhirat nanti tuan-tuan, dia akan nyorokkan kedua-dua tangannya, kerana kalau boleh dia tak nak ambil buku catatan amal dia. Saya bayangkan kepada tuan-tuan, misal seperti mana ada seorang pelajar SPM tuan-tuan, dia pergi masuk dalam Dewan Peperiksaan, sepanjang hari dia tidur tuan-tuan, sampailah ke peperiksaan yang terakhir, dia tidur saja. Keluar keputusan, pasti dia akan kata pada ibu dia, "Bu, kalau boleh saya tak nak pergi ambil keputusan dah, sebab saya dah tahu memang gagal." Mustahil lah tuan-tuan, tak jawab exam, tiba-tiba pergi ambil keputusan, semua dapat straight A. Mustahil lah. Jadi dia kata, saya tahu saya takkan lulus pun, tak payah ambil lah. Tapi saya percaya lepas ni saya nak bekerja, saya nak berniaga, begitu, begini dan sebagainya. Jadinya tuan-tuan, di dunia kita melakukan kesilapan, dan kita boleh tinggalkan tuan-tuan dan melupakan. Tapi di hari akhirat, ketika mana kita ingat yang kita akan gagal di sana tuan-tuan, dan kita cuba sorok tangan kita untuk tak mengambil catatan amal kita, ketika itu catatannya dihulur daripada belakang. Wajib untuk kita ambil dan wajib untuk kita menerima segala kemungkinan balasan di hari akhirat. Kerana dia dapat buku catatan daripada belakang tuan-tuan, ketika mana dia menyorok tangannya, fasaufa yad'u thubura, kata Allah Ta'ala. Mereka itu semuanya menjerit, berteriak melolong, menyebutkan kebinasaan yang bakal mereka hadapi. Dan kata Allah, wa yasla sa'ira, dan mereka akan menderita dibakar di dalam api yang menjulang. Dan saya nak bawa kepada tuan-tuan ayat 13 tu. Allah kata apa? Innahu kana fi ahlihi masrura. Beza dengan surah yang kita baca tadi tuan-tuan. Dalam surah At-Tur, penghuni syurga Allah dulu di dunia, ketika mana dia berada dengan keluarga dia, dia dalam keadaan takut. Dia tetap menjaga hukum hakam Allah. Takut, bimbang tuan-tuan. Walaupun dia duduk di waktu, di tempat yang paling mendamaikan dan mententeramkan dia, bersama dengan keluarga dia. Tapi Allah tunjuk perbezaan. Bagi penghuni-penghuni neraka Allah, ketika mana dia di dunia, bersama dengan keluarga dia, mereka itu adalah masrura. Dia duduk dengan keluarga dia tuan-tuan, dia rasa happy tuan-tuan. Sehingga kan boleh jadi kita boleh dapat gambaran tuan-tuan. Sehingga anak tu kata, ayah saya memang sporting, mak saya sporting, saya tak bangun subuh pun okey, saya kawan dengan siapa pun okey, saya pakai baju apa pun okey, sebab dia sporting. Sebab dia merasakan tuan-tuan, tengok ayat berikutnya, innahu dhanna allan yahur. Sebab mereka meyakini yang mereka itu tidak akan kembali dan menghisap amal-amal mereka. Okey, ini menunjukkan perbezaan tuan-tuan. Sifat ahli syurga di tengah-tengah ahli keluarga dia di dunia, orang yang sentiasa ada rasa bimbang, sentiasa menjaga hukum hakam Allah kerana takut adanya azab, adanya balasan di hari akhirat. Beza dengan penghuni syurga di dunia tuan-tuan, dia duduk dekat dunia hanya untuk menikmati sahaja, hanya untuk berhibur-hibur saja tuan-tuan, tanpa dia menjaga dan tanpa dia mengingati adanya balasan di hari akhirat. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali pada surah At-Tur. Perhatikan pada ayat 26. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan penghuni syurga akan saling berbual dan mereka akan sebut, kami dulu di tengah-tengah keluarga kami ni adalah orang yang takut kepada azab Allah, menyebabkan kami menjaga amal-amal kita kepada Allah Ta'ala. Di sini tuan-tuan ada satu pengajaran, iaitu sifat penghuni syurga nanti di hari akhirat tuan-tuan, mereka akan menyebut-nyebut amal-amal yang mereka lakukan di dunia dahulu. Ini topik dia tuan-tuan. Dahulu saya ni bekerja siang malam, saya kerja. Masa saya ni kurang. Malam saya pun kadang-kadang saya balik lambat. Pukul 12 malam baru saya balik. Tapi saya tak pernah culas untuk bangun qiyam.
Tidur lewat mana pun, pukul 4 pagi, 5 pagi, saya mesti bangun dan saya qiyam. Itulah gambaran tuan-tuan, topik yang dibualkan oleh penghuni-penghuni syurga Allah. Mereka menyebut-nyebut tentang amal-amal yang mereka lakukan dahulu di dunia menjadi asbab mereka masuk ke dalam syurga Allah. Jelas tuan-tuan? Jadi, pengajaran kepada kita yang masih lagi berada di dunia ni tuan-tuan, iaitu binalah amal-amal kita di dunia ni supaya dia menjadi kenang-kenangan di hari akhirat nanti di dalam syurga Allah. Supaya kita rasa manisnya susah di dunia ni supaya dapat nikmat di hari akhirat. Jangan rasa manis di dunia akhirnya susah di hari akhirat. Siapa sahaja tuan-tuan, apa yang dia rasakan susah dahulu masa dia muda, masa dia belajar, hari ini kalau dikenang, yang susah itulah yang paling menggembirakan. Berbeza dengan apa yang kita gembira dulu tuan-tuan, hari ini kita tak ingat dah. Saya bayangkan tuan-tuan, sahabat saya, hari itu saya jumpa, dia kata apa, ingat tak dulu saya belajar di Terengganu tuan-tuan, di hujung tahun mesti banjir berlaku. Dalam universiti jadi sungai tuan-tuan. Jadi tasik, memang naik bot kadang-kadang. Sampai tahap kalau banjir besar, naik bot pergi ke kelas. Kawan saya kata apa, dulu ingat lagi susah. Nak pergi ambil exam pun sampai kita ni banjir-banjir pergi ambil exam. Tapi ada kawan saya pula kata, saya masa hujan, musim banjir dulu, kalau hari ada kelas, tak pergi kelas pun tak apa. Yang penting tidur lagi seronok. Tapi bila dikenang sekarang tuan-tuan, semua merasakan yang susah dulu, hujan-hujan pun kita redah pergi kuliah, pergi kelas, ambil exam. Yang itu yang nikmat dikenang pada waktu sekarang. Tapi yang tidur dulu, masa hari dia belajar dulu tuan-tuan, dia tidur dulu, menikmati waktu dia tidur tu, hari ini kalau dikenang tak ada apa-apa yang menikmatkan. Dan itulah bandingan kita di syurga nanti. Apa yang kita rasa susah beramal dulu di dunia, saya dulu dah makin tua tapi dapat panggilan haji, saya pergi juga walaupun susah-susah. Saya himpun duit saya berpuluh tahun sehingga saya mampu pergi haji. Saya ingat lagi, benda itulah yang akan menjadi nikmat dikenang di syurga Allah Ta'ala. Tapi bila kita senang saja di dunia tuan-tuan, tidak ada apa yang kita nak ingatkan. Maka sebab itu saya sebutkan tadi, binalah kenangan-kenangan di dunia ni supaya kita mampu ingat di hari akhirat nanti sebagai satu kenikmatan. Dan itulah antara topik-topik perbualan yang disebutkan oleh penghuni-penghuni syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, ini adalah topik pertama. Kalau tuan-tuan tengok dari dalam surah As-Saffat, tuan-tuan buka surah 37. Surah As-Saffat, surah 37, tuan-tuan terus pergi kepada ayat yang ke-50. Kalau tuan-tuan ingat lagi, dalam perbincangan kita di dalam surah-surah yang lain, kita ada sebut dah surah ni tuan-tuan. Tapi ini sebagai ulang kaji sajalah. Bagi siapa yang belum mendengar, mungkin ini satu pengajaran. Tapi bagi yang mendengar, anggaplah ini sebagai ulang kaji kita. Antara topik perbualan penghuni-penghuni syurga nanti tuan-tuan adalah melalui surah As-Saffat, surah 37 ayat 50. Allah menyebutkan, fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Penghuni-penghuni syurga Allah akan saling bertanya-tanya di antara mereka. Kata mereka, qala qailun minhum inni kana li qarin. Allah menyebutkan salah seorang daripada penghuni syurga itu akan berkata, inni kana li qarin. Dahulu aku di dunia ada qarin. Qarin ni tuan-tuan bukanlah saka ke sesiapa tuan-tuan. Qarin ni ada teman baik saya dulu dekat dunia. Baik, tuan-tuan perhatikan. Pada ayat 52 Allah menyebutkan yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Ada beza tuan-tuan. Ayat 51 Allah menyebut kalimah qala. Ayat 52 Allah menggunakan kalimah yaqulu. Kalau kita belajar bahasa Arab tuan-tuan, qala fi'lul madhi, past tense. Yaqulu fi'lul mudhari', present tense. Kenapa tuan-tuan? Di dalam ayat yang berturutan, kejap guna past tense, kejap guna present tense. Ayat yang disebut dengan fi'lul madhi past tense iaitu qala, itu adalah dialog di dalam syurga Allah. Kalau kita tengok di dalam ilmu Quran tuan-tuan, i'jazul lughah di dalam bahasa Quran, antara mukjizat bahasa Quran, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan cerita-cerita di hari akhirat menggunakan kalimah kata kerja past tense, itu adalah menunjukkan perkara yang pasti berlaku, mesti berlaku.
Okey, selalu kita jadi hairan. Kenapa cerita syurga, cerita akhirat digunakan kata kerja past tense? Dalam bahasa kita, itu benda yang kita tak boleh terima lah. Sebab benda ni masa akan datang. Tapi sebenarnya tuan-tuan, itu menunjukkan isyarat perkara yang mesti berlaku. Kerana apa? Sebab cerita hari akhirat, di dalam ilmu Allah, perkara itu dah berlaku dah. Cuma di dalam ilmu kita, perkara itu belum berlaku lagi. Okey? Baik. Jadinya, bila Allah Ta'ala sebut qala, itu dialog di dalam syurga. Bila Allah gunakan perkataan yaqulu, itu merujuk kepada dialog di dunia. Jadi kawan yang berada di syurga tu disembang dengan kawan yang lain. Dia kata dekat dunia dahulu saya ada seorang teman baik. Dan teman ni digelar sebagai qarin. Qarin ni teman baik yang tak baik, tuan-tuan. Kawan baik saya tapi dia ni membawa saya kepada kejahatan. Jadi kawan tu pernah tanya saya dulu. Dia tanya apa? Innaka laminal musaddiqin. Adakah engkau ni adalah orang yang membenarkan adanya hari kebangkitan? Ni dia kata, dulu kawan saya dekat dunia dia tanya macam tu. Percaya ke ada kiamat? Aidza mitna wa kunna turaba wa idhama a inna lamadinun. Dan adakah kamu percaya apabila kita mati nanti, wa kunna turaba wa idhama, dan kita dah jadi tanah dan tulang belulang, inna lamadinun, adakah kita ni akan dihidupkan semula dan dibalas amal kita? Kalau tuan-tuan tengok pada ayat 52-53, ayat yang satu dialog ni tuan-tuan, sebenarnya ayat ini berbentuk provokasi. Kerana apa? Sebab Allah datangkan ada 3 istifham dekat situ. Allah sebut, innaka, adakah engkau percaya? Kemudian dia tanya, aidza mitna, adakah engkau dah mati nanti lalu jadi tanah? Inna lamadinun, adakah engkau nanti akan dihidupkan dan dibalas? 3 pertanyaan tuan-tuan. Nak menunjukkan kawan dia ni bertanya bukan untuk dapat jawapan. Bertanya bukan untuk mencari kebenaran tuan-tuan. Tetapi dia sengaja provok kawan ni supaya tak payah percayalah, hari kebangkitan tak wujud, kiamat tu tak ada, hari pembalasan tak ada. Sengaja tuan-tuan, sengaja. Jelas tuan-tuan? Ni direkodkan ucapan kawannya dahulu. Kita ada kawan macam ni tuan-tuan. Kita pergi travel dengan dia, kita kata dah masuk Zohor lah, berhenti jap. Kita solat Zohor, dia duduk dalam kereta. Dia tak solat Zohor tuan-tuan. Bila kita tanya, jomlah Zohor solat. Tak apalah kau solat dulu, nantilah aku solat. Itu ada tuan-tuan jadi macam tu. Ada kawan yang kita solat, dah lah dia tak solat, dia ajak kita tak solat. Tak payah solat lah, buat penat je, tonggang terbalik, apa pun tak dapat. Ada tuan-tuan. Dan ini adalah salah seorang watak yang Allah Ta'ala sebutkan. Dan itulah antara dialog yang disebutkan oleh penghuni syurga di dalam syurga Allah. Lalu tuan-tuan, perhatikan ayat 54. Qala, Allah sebut dalam bentuk past tense. Allah tunjuk, ini kembali pada dialog di dalam syurga nanti. Penghuni syurga tu kata pada kawan dia, hal antum mutalli'un? Nak tak kalau kita pergi jengah dia? Mana kawan kamu yang dunia cakap macam tu, kita tengok sekarang dekat mana dia. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Apabila mereka pun menjenguk kawannya itu, fara'ahu, maka mereka melihat kawannya itu fi sawa'il jahim, dia berada di tengah-tengah di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Qala, lalu kawan itu pun menyebutkan, Tallahi in kutta la turdin, katanya, demi Allah, aku ni hampir-hampir nyaris menceburkan diriku di dalam kebinasaan. Kalau aku dengar cakap dia, percayakan dia ni, nescaya aku pun duduk di dalam neraka Allah. Ini tuan-tuan, ayat ni menjadi ingatan kepada kita. Kadang-kadang kawan nak ajak pergi berhibur, kawan nak ajak pergi itu, pergi ni, seronok je rasa. Nak pergi kuliah ni penat je. Duduk tak ada kursi, contohlah tuan-tuan. Tak kata tuan-tuan lah. Saya rasa, kalau ikutkan kawan kan seronok. Pergi makan, pergi minum, tak jaga solat, rasa happy. Ingat tuan-tuan, ini antara yang Allah ingatkan kepada kita. Jangan sampai kita menyesal nanti di hari akhirat. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Dan kalaulah tidak disebabkan nikmat pemberian Tuhanku. Perhatikan tuan-tuan, ni'matu rabbi. Apa nikmat yang Allah beri dekat situ tuan-tuan? Iaitu nikmat iman dan nikmat amal. Dia mengakui, kalaulah bukan kerana nikmat iman dan nikmat amal daripada Allah Ta'ala,
lakuntu minal muhdarin. Nescaya akulah orang yang akan dihadirkan oleh Allah untuk menerima azab di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini antara dua contoh dialog, topik perbualan yang dibualkan oleh penghuni-penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita kembali pada surah At-Tur tuan-tuan, tengok ayat 27. Pada ayat 27 tuan-tuan. Baik, sebelum tu tuan-tuan, selalu kan kita berhenti tujuh suku kan tuan-tuan. Sekarang kan kita subuhnya lewat. Jadi tuan-tuan maklum, cara saya akan berhenti apabila tibanya waktu syuruk kan. Nanti kita habis solat, habis kuliah, kita akan tunaikan solat sunat isyraq. Jadi anggaran saya tuan-tuan, kita akan berhenti dalam jam 7.39 lebih kurang tuan-tuan. Jadi saya bagi tahu awal ni, mungkin kadang-kadang ada yang ada urusan dan sebagainya. Jangan tunggulah. Dan tak lama pun, kalau yang nak menunggu tak lama dah. 7.39 kita akan selesai. Okey, baik. Tuan-tuan tengok pada ayat 27. Famannallahu alaina wa waqana azabas samum. Penghuni syurga Allah Ta'ala ni pun tuan-tuan, dia pun menyebutkan lagi. Famannallahu alaina. Katanya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan kurniaannya kepada kami. Wa waqana azabas samum. Dan Allah juga melindungi kami daripada azab as-samum. Tuan-tuan perhatikan tuan-tuan. Penghuni syurga ketika mana mereka berbual di antara mereka, memberitahu, kami dulu ni takut azab ni. Kami dulu ingat hukum hakam Allah ni, walaupun kami duduk bersama keluarga di tempat yang paling membahagiakan. Tetap ingat Allah Ta'ala, tetap beramal saleh. Tapi penghuni syurga, dia menyebutkan, dia masuk syurga bukan kerana amal dia. Tapi dia masuk syurga kerana famannallahu alaina wa waqana azabas samum. Semuanya ini kerana kurniaan Allah. Sebab masing-masing tahu amal-amal yang kita lakukan semuanya tak melayakkan kita ke dalam syurga Allah. Tapi semua yang saya dapat dalam syurga ini semuanya kurniaan Allah. Dahulu kan saya pernah bagi contoh pada tuan-tuan. Setiap manusia yang mati tuan-tuan, semua kita tidak ada cita-cita nak masuk syurga tuan-tuan. Sebab kita tahu amal kita di mana tuan-tuan. Kita tahu level kita di mana. Tapi masing-masing meletakkan harapan. Kalau saya selamat daripada azab pun syukur dah. Kalau saya tak diazab dah syukur dah. Tetapi Allah Ta'ala beri lebih daripada tu. Bukan sekadar diselamatkan daripada azab. Bahkan Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga yang dipenuhi dengan nikmat. Sebab itu penghuni syurga Allah Ta'ala bila masuk syurga tuan-tuan, dia merasakan itulah satu kurniaan dan itulah nikmat yang paling besar. Sebab dia dapat lebih daripada jangkaan dia. Yang saya datangkan contoh dahulu, kalau ada seseorang ni tuan-tuan, dia belajar di universiti, jumpa dengan seorang pensyarah yang suka failkan pelajar. Percayalah, satu semester tu dia berdoa, bukan dah dapat A, saya kira lulus pun syukur dah. Tiba-tiba keluar keputusan, bukan kadar lulus tuan-tuan, A dia dapat tuan-tuan. Apa perasaan dia? Apa yang dia harapkan, tapi dia dapat lebih daripada tu. Itulah bererti kepuasan, keseronokan yang dia dapat. Jadi penghuni syurga sebut, amal saya ni saya tahu saya tak mampu untuk masuk syurga Allah. Tapi semuanya atas kurniaan Allah. Dan Allah lah yang menyelamatkan kami daripada azab. Perhatikan tuan-tuan, azab yang Allah sebut, Allah menggunakan azab as-samum. As-samum ni kita pernah jumpa di masa kita baca surah Al-Waqi'ah dahulu. As-samum adalah merujuk kepada udara yang ada di dalam neraka Allah. Dan udara itu bersifat udara yang membakar. Fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum, kata Allah. Dalam neraka Allah ada 3 azab yang utama. Pertama, ada udara yang membakar. Ada air yang mendidih. Dan ada tempat berteduh yang membahang. Kenapa Allah sebut udara yang membakar? Sebelum penghuni neraka diazab dalam neraka tuan-tuan, udara yang bertiup itu telah meleburkan dia, membakar penghuni-penghuni di dalam neraka Allah. Belum azab lagi tuan-tuan. Baru landscape yang ada di dalam neraka Allah. Jadi penghuni syurga ni kata apa? Kami ni terselamat daripada azab. Bukan nak kata azab tu, udara dia pun kami terselamat. Sebab udara ni tuan-tuan, bahang neraka ni jauh boleh rasa. Tapi Allah Ta'ala selamatkan. Jangan kata memandang neraka, udara dia pun kami tak rasa. Kita pernah bincang dulu tuan-tuan. Melihat neraka adalah azab. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW.
Penghuni neraka yang paling akhir keluar daripada neraka dan paling akhir masuk dalam syurga Allah. Dia keluar daripada neraka, tuan-tuan. Setelah selesai hisab dia, dia pun berkata pada Allah Ta'ala, wahai Allah, boleh tak kalau aku ditolehkan jangan memandang neraka? Kerana apa, tuan-tuan? Memandang neraka adalah azab. Walaupun dia dah keluar daripada neraka, melihat neraka adalah azab. Kerana melihat azab adalah azab. Contoh di dunia ni, tuan-tuan, kalau kita tengok orang aksiden depan mata kita, adakah kita merasa nikmat atau merasa kesakitan, tuan-tuan? Sudah pasti bila tengok aksiden depan mata, tuan-tuan, kita akan kalihkan pandangan kita. Sebab kita rasa kemalangan itu azab. Dan melihat pun adalah azab. Kan? Tak ada orang tengok kemalangan, tuan-tuan, nikmat seronok pula tengok. Tak ada, tuan-tuan. Dia akan tengok dan dia rasa azab. Begitulah Allah bayangkan. Penghuni neraka melihat neraka azab. Dan mereka yang berada di syurga ni kata apa? Bukan sekadar kami tak kena azab. Bukan sekadar kami tak melihat neraka, melihat azab. Bahkan udara neraka pun kami diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahang dia pun kami tak rasa. Punya rasa syukur di atas kurniaan Allah Ta'ala. Lalu mereka sebut lagi, tuan-tuan. Inna kunna min qablu nad'u. Lalu mereka menyebutkan, sesungguhnya kami dahulu orang yang berdoa kepadanya. Barulah disebut, setelah dia mensyukuri kurniaan Allah, barulah disebut kami dahulu di dunia adalah orang yang berdoa kepadanya. Nad'u, berdoa dekat sini, tuan-tuan, bererti dia ni dahulu beribadah kepada Allah. Dan ini adalah merujuk kepada tauhid. Tauhid. Kami dahulu mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Ta'ala, dan kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru dia sebut tentang amal-amal yang dahulu mereka lakukan. Dan Allah Ta'ala sambung lagi, tuan-tuan. Penghuni syurga, dia tutup ayat berkaitan dengan syurga, nikmat yang dia dapat. Dia kata apa? Innahu huwal barrur rahim. Tuan-tuan perhatikan dekat situ, tuan-tuan. Penghuni syurga menyebut 4 kali nama Allah, tuan-tuan. Pertama dia kata apa? Innahu, sesungguhnya, nya tu Allah. Sesungguhnya Allah. Huwa, dialah Allah. Al-Barru, Allah. Ar-Rahim, Allah. 4 kali disebut nama Allah, tuan-tuan. Sebab dia nak mengakui yang dia dapat dalam syurga ni, nikmat yang dia dapat ni, tuan-tuan, bukan orang lain. Bukan daripada sesiapa pun. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang paling menarik, tuan-tuan, dia sebut apa, tuan-tuan? Bila dia dapat nikmat tu, dia kata, Innahu huwal barru. Allah Ta'ala ni Tuhan yang al-bar. Kalau bir kebaikan, tuan-tuan, al-birru kebaikan, al-barru Tuhan yang melimpah-limpah kebaikan. Saya bagi satu contoh macam ni, tuan-tuan. Kita ni kalau puji seseorang, apabila seseorang itu lebih daripada jangkaan kita, baru kita puji dia. Kalau kita jangka, oh si fulan ni dia memang baik, kita datang rumah dia, mesti dia akan jamu saya, dapat minum, dapat makan, okey dah. Kita pun datang dan dia melayan kita seperti mana yang kita jangkakan. Kita rasa orang ni biasa-biasa, betul tak? Kan? Kita dapat apa yang kita jangkakan, tuan-tuan. Kita akan rasa ni biasa je, normal lah. Kita datang bertamu, orang jamu makan, minum, biasa. Tapi kalau kita datang bertamu, tuan-tuan, orang tu melayani kita lebih daripada jangkaan kita. Saya ada seorang sahabat, tuan-tuan, dia cerita. Dia pergi rumah satu kerabat ni. Satu kerabat. Dia pergi rumah kerabat ni, tuan-tuan, bukan dijamu makan, minum saja, tuan-tuan. Dibelikan pakaian, siap. Beli pakaian. Dia tanya, saiz apa, baju saiz apa, seluar saiz apa. Dia beri hadiah, tuan-tuan. Ni pakaian. Dia pergi belanja. Ini dari sahabat saya, tuan-tuan. Dia balik daripada rumah si fulan ni, dia bukan sekadar dapat makan, dapat minum, dia dijemput datang. Bahkan dia pergi belanja, tuan-tuan, seorang 1,000. Kawan tu pula bawa isteri dia, dapat 2,000, tuan-tuan. Nak cerita lebih daripada jangkaan dia. Bila kita dilayani lebih daripada jangkaan kita, kita akan kata apa, tuan-tuan? Tuan rumah ni betul-betul baik lah. Baru kita sebut dan kita baru puji dia. Sebab dia melayani kita lebih daripada jangkaan kita. Begitulah penghuni syurga, tuan-tuan. Dia tutup pujian dia kepada Allah di dalam syurga tu. Dia kata, Huwal barru. Allah ni betul-betul baik. Sebab Allah beri lebih daripada jangkaan kita.
Kita jangka dalam syurga begini nikmat dia, begitu nikmat dia, macam ni yang saya dapat. Tapi Allah beri lebih daripada jangkaan kita. Dan sebab itu penghuni syurga kata, Allah itu Al-Barru, Tuhan yang melimpah-limpah kebaikan dia. Dan dia juga Ar-Rahim, Tuhan yang betul-betul mengasihani hamba-Nya. Perkataan Ar-Rahim ni tuan-tuan adalah sifat Allah yang hanya khusus di hari akhirat, dan dia khusus untuk orang yang beriman. Saya tutup di sini tuan-tuan. Kalau kita baca di dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, Nabi menyebutkan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki rahmah, ada 100 rahmah. Nabi kata Allah Taala ada 100 rahmah. Satu daripadanya, 1% daripadanya Allah turunkan di dunia, dan itu namanya Rahman. Dan itu yang kita kongsi ramai-ramai ni tuan-tuan. Ada kasih ibu kepada anak, kasih anak kepada ibu. Termasuklah haiwan-haiwan tuan-tuan. Ibu haiwan kasih kepada anak haiwan dan sebagainya. Manakala 99% yang berbaki itu, Nabi kata Allah reservekan di hari akhirat. Dan itulah mewakili sifat Allah yang namanya Ar-Rahim. Kalau di dunia ni tuan-tuan, kita rasa tentram, kita rasa bahagia, kita rasa mendamaikan, rasa nikmat, itu baru 1% daripada sifat rahmah Allah. 1%. Dan itu pun kita kongsi bilion manusia tuan-tuan. 1% saja. Bayangkan 99% lagi bagaimana. Dan itu yang dimaksudkan dengan Ar-Rahim. Pujian penghuni syurga kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga nanti. Saya berhenti dekat sini tuan-tuan. Dan kita akan sambung pada ayat yang ke-29. Kita akan tengok, iaitu Allah Subhanahu wa taala menafikan tuduhan-tuduhan Quraisy kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.